Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kumpulan kami mendapat tajuk dan tema iaitu bully cyber terhadap kanak-kanak untuk subjek SCCA 2083 Undang-Undang dalam Komunikasi. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang. Yang pertama adalah Encik Muhammad Firdaus bin Ismail. Kedua, Encik Narawi bin Bakar. Ketiga iaitu saya, Nur Fatih Syafiqah Haji Farizin, dan terakhir sekali Cik Siti Nur Azlin binti Azhar. Skop tugasan yang kami akan bentangkan. Pertama adalah pengenalan, kedua analisis, ketiga definisi dan konsep bully cyber. Keempat, bentuk bully cyber terhadap kanak-kanak. Kelima, tinjauan hak kanak-kanak di Malaysia. Keenam, undang bully cyber di Malaysia. Ketujuh, kanun keseksaan, seterusnya atau komunikasi. Dan terakhir sekali, kesimpulan serta rujukan. Saya akan terangkan tentang pengenalan. Dalam era teknologi sekarang, perkembangan komunikasi teknologi telah mencipta isu baru dan canggih. Walaupun kebanyakan orang dewasa kagum dengan kepantasan teknologi yang semakin maju, sebaliknya bagi netizen muda di mana ia telah menjadi kebiasaan. Seperti diperkatakan oleh Ayub dan Yusof pada tahun 2018. Selain itu, internet menawarkan pelbagai faedah untuk golongan muda seperti mengembangkan dan mengemaskini pengetahuan mereka, membina kemahiran insaniah dan peluang untuk mereka menjalin kawan baru. Seiring dengan faedah luar biasa yang ditawarkan oleh internet, ia juga menjadi tuan rumah bahaya seperti bully cyber, pengodaman, voyeurism, kecurian identiti, pancingan data dan banyak lagi jenayah dalam talian yang masih belum muncul. Peningkatan mendadak bilangan insiden bully cyber bukan sahaja dihadapi oleh Malaysia tetapi juga oleh banyak negara lain. Menurut laporan Cyber Security Malaysia Berita Harian pada tahun 2021, pihaknya menerima 596 laporan berkaitan bully cyber atau gangguan jelik pada tahun 2020 berbanding laporan pada tahun 2019. Sebagai contoh, yang dilaporkan bahawa bilangan kes bully cyber di United Kingdom meningkat daripada 2,410 pada tahun 2011 dan meningkat kepada 4,507 pada tahun 2012 hingga 2013. Dan kajian 2019 yang dinyatakan oleh Tabung Kecemasan Kanak-kanak Antarabangsa, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu UNICEF, menunjukkan bahawa sekurang-kurangnya 32% kanak-kanak berumur antara 10 dan 17 tahun di Bangladesh terdedah kepada keganasan dalam talian, iaitu bully cyber dan gangguan digital. Sambungan untuk pengenalan tadi, kejadian bully cyber ini sangat berbahaya kepada anak muda kerana ia memberi kesan buruk kepada psikologi manusia. Walau bagaimanapun, banyak negara belum lagi mengubah undang-undang khusus mengenai bully cyber termasuk Malaysia di mana bully cyber kebanyakannya dikenali oleh Akta Jenayah Komputer pada 1997, Akta Tanda Tangan Digital pada tahun 1997, Akta Komunikasi dan Multimedia pada tahun 1998 iaitu Kanun Kesisaan. Dan seterusnya untuk analisis, saya akan serahkan kepada Encik Narawi untuk membentangkan. Seterusnya saya akan serahkan kepada Encik Muhammad Firdaus untuk membentangkan tentang analisis. Persilakan. Terima kasih Cik Fatin. Berkenaan dengan analisis, masalah ancaman cyber terhadap kanak-kanak dianggap sebagai isu serius di banyak negara termasuk Malaysia. Walaupun pada awalnya isu ini tidak berleluasa seperti di beberapa negara lain tetapi ia semakin meningkat. Menurut Malaysia Cyber Security 2010, 60 kes buli cyber di sekolah telah dilaporkan pada tahun 2007 dan jumlah itu dijangka meningkat. Sejumlah 389 laporan buli cyber telah dibuat oleh pengguna internet kepada Pusat Bantuan Cyber 999 pada tahun 2013 berbanding dengan 250
insiden tahun sebelumnya yang menunjukkan peningkatan yang jelas bagi insiden tersebut. Tinjauan tingkah laku dalam talian belia global yang dikeluarkan oleh Microsoft Corp yang dijalankan dari 11 Januari hingga 19 Februari 2012 mendapati 2,508 daripada 7,600 kanak-kanak Malaysia berumur 8 hingga 17 tahun yang menjawab kaji selidik itu mengatakan bahawa mereka telah tertakluk kepada pelbagai aktiviti dalam talian yang mungkin dianggap oleh sesetengah orang sebagai buli dalam talian. Terdapat beberapa insiden buli cyber yang berakhir dengan bunuh diri di kalangan remaja. Ketiadaan atau yang secara khusus menangani buli cyber dalam kalangan kanak-kanak mungkin berpunca daripada kelemahan penguatkuasaan undang-undang. Definisi dan konsep buli cyber. Yang pertama, buli cyber dianggap sebagai fenomena pelbagai dimensi yang kompleks dengan akibat negatif yang disebabkan oleh perbuatan buli cyber. Peningkatan jumlah kejadian tragis akibat berlakunya buli cyber telah menimbulkan keresahan kepada masyarakat secara umumnya. Pembuli cyber telah ditaktifkan oleh pelbagai sarjana mengikut pemahaman mereka. Willard 2003 mentakrifkan buli cyber sebagai penghantar atau menyiarkan teks atau imej yang berbahaya atau kejam menggunakan internet atau peranti komunikasi digital lain dengan akibat negatif yang disebabkan oleh perbuatan buli cyber. Menurut Jovanen dan Gross 2008, buli cyber dalam kalangan kanak-kanak di ruang cyber tidak dinafikan amat memudaratkan kanak-kanak walaupun tiada sebarang sentuhan fizikal yang terlibat. Fakta bahawa buli cyber boleh menjejaskan perkembangan dalaman kanak-kanak dengan mudah berbanding orang dewasa memburukkan lagi isu ini. Buli cyber ditakrifkan sebagai buli psikologi terselindung di samping melalui media elektronik seperti telefon bimbit, weblog dan laman web, sandbound dalam talian, bilik multi-user demand MUD yang mana individu mengambil watak yang berbeza dan iaitu menggunakan profil peribadi dalam talian yang mana setengah remaja membuat senarai orang yang mereka tidak suka. Komponen utama makna buli cyber. Yang pertama, pelaku yang disengajakan atau tidak disengajakan. Ia berlaku secara tidak sengaja. Yang kedua, kelakuan berulang. Ia tidak berlaku dalam suatu kejadian atau kejadian. Yang ketiga, terdapat kemudaratan yang ditimbulkan kepada mangsa mengikut perspektif mangsa. Perbuatan itu dilakukan melalui kaedah teknologi. Menurut Hinduja dan Pacin, dari sudut undang-undang, buli cyber sering disamakan dengan gangguan. Ini bermakna bahawa mesti ada perlakuan yang sama dengan gangguan terhadap orang lain. Namun begitu, satu teks yang menyinggung perasaan atau memfitnah sudah memadai untuk dianggap sebagai kelakuan yang menyalahi undang-undang tanpa mengira sama ada ia disebarkan secara meluas atau tidak di khalayak ramai. Kesalahan buli cyber tetapi dianggap sebagai jenis kesalahan lain seperti fitnah jenayah di bawah Kanun Kesiasaan atau Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang boleh dituduh sebagai bicara dan di mahkamah kelak. Seterusnya saya akan menyerahkan slide ini kepada Cik Narawi. Okay, terima kasih Encik Firdaus. Seterusnya, bentuk buli cyber terhadap kanak-kanak. Yang pertamanya iaitu gangguan berterusan, iaitu harassment.
kedua pemalsuan maklumat, yang ketiga pengendapan cyber, yang keempat tak nampak. Yang keempat penyebaran maklumat, yang kelima memperdaya, yang keenam penyisihan dan yang ketujuh adalah ugutan. Iaitu gangguan berterusan, iaitu harassment, gangguan berterusan dalam maya membawa objektif dan kesan yang sama seperti gangguan berterusan dalam dunia cyber, dunia sebenar. Pembuli meninggalkan mesej dan komen yang kasar, menghina dan mengecewakan secara berterusan terhadap seseorang mangsa. Contohnya gelaran seperti si gemuk, pelacur. Selepas satu tempoh yang panjang, tindakan ini akan menurunkan keyakinan mangsa tersebut dan mendatangkan impak negatif terhadap kesihatan mangsa secara mental. Yang kedua, pemalsuan maklumat seperti fakta, foto atau video dilakukan untuk menjatuhkan imej seseorang. Maklumat tersebut akan disebarkan untuk tujuan menghina atau menimbulkan isu yang mendatangkan impak negatif terhadap personaliti mangsa tersebut. Akaun media sosial, pembuli akan menggodam akaun email atau rangkaian sosial seseorang dengan menggunakan identiti tersebut. Pembuli menyamar sebagai orang individu tersebut untuk menghantar, menyebar atau menyiarkan bahan atau maklumat yang menjatuhkan imej mangsa tersebut seperti yang berunsur lucah, ganas atau tidak bertanggungjawab. Seterusnya, pengendapan cyber merupakan satu gangguan yang dilakukan melalui internet. Cyber hendap adalah tindakan menginkuari pergerakan mangsa di media sosial secara sengaja untuk mengumpul data dan maklumat peribadi seseorang. Tindakan sebegini biasanya berlaku disebabkan oleh perasaan minat, iri hati atau benci yang melampau terhadap seseorang. Maklumat peribadi yang dikumpul akan digunakan sebagai ugutan terhadap mangsa tersebut. Ugutan terhadap ancaman secara fizikal akan menyebabkan mangsa merasa tertekan dan ketakutan. Seterusnya, penyebaran gambar yang tidak senonoh atau sexting merupakan salah satu jenis buli cyber. Pembuli akan menyebarkan gambar seseorang tanpa kebenaran dan biasanya telah diubah suai untuk menjadi bahan ketawa ataupun berunsur seksual. Tindakan ini memberi impak yang negatif terhadap imej mangsa serta memberi tanggapan yang buruk terhadap mangsa oleh masyarakat di sekelilingnya. Seterusnya, pemberdayaan dan tipu. Penipuan berlaku untuk mendapatkan informasi peribadi melalui perbualan yang tidak ikhlas dengan seseorang individu. Kemudian pemberdayaan berlaku untuk menyebarkan maklumat tersebut tanpa kesedaran dan kesedaran individu yang terlibat. Tindakan ini bertujuan untuk memalukan dan mengecewakan mangsa tersebut. Seterusnya adalah penyisihan. Penyisihan merupakan tindakan yang memulaukan seseorang individu daripada komuniti tertentu di laman sosial. Pembuli menyisihkan seseorang individu supaya individu tersebut tidak dapat mintai sesuatu perbincangan atau perbualan dalam media sosial. Pembuli juga akan menggunakan peluang ini untuk memburukkan nama baik seseorang dengan memberitahu orang lain tentang kelemahan mangsa tersebut secara sengaja bagi tujuan memalukan serta menyakiti perasaan individu tersebut. Tindakan sebegini juga diklasifikasikan sebagai buli cyber. Dan jenis buli cyber yang terakhir adalah ugutan dan grooming. Merupakan jenis buli cyber yang mengeksploitasi wanita, gadis dan kanak-kanak tanpa sentuhan fizikal daripada penjenayah. Pembuli melakukan penipuan melalui ayat-ayat yang manis ataupun perhubungan rapat dengan mangsa untuk mengajak mangsa tersebut melakukan aksi seksual melalui internet. Contohnya, penjenayah akan mempengaruhi mangsa untuk mendedahkan tubuh mereka melalui kamera web atau menghantar gambar-gambar berunsurkan sosial. Kemudian gambar dan video tersebut akan dijadikan bahan ugutan untuk mendapatkan wang daripada mangsa atau memaksa mangsa tersebut untuk menjalankan aktiviti sosial. Seterusnya, tinjauan hak kanak-kanak di Malaysia. Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
tentang hak kanak-kanak pada 1989 telah mengiktiraf hak setiap kanak-kanak. Walau bagaimanapun, negara-negara ahli mempunyai budi bicara untuk menentukan titik permulaan zaman kanak-kanak. Terdapat 194 negara yang meratifikasikan konvensyen tersebut termasuk Malaysia. Akta Kanak-Kanak 2001 menyediakan perlindungan untuk kanak-kanak dan dalam menangani isu kenakalan, juvana, pelacuran kanak-kanak dan kanak-kanak di luar kawalan. Ia mengenakan hukuman berat bagi pemandangan kanak-kanak, penderaan, pencabulan dan pengabaian dan pembuangan kanak-kanak. Ia juga mewajibkan pembentukan mahkamah kanak-kanak di Malaysia. Yang keempatnya iaitu hak ini tertakluk kepada undang-undang negara. Sebagai contoh, Seksyen 4 Akta Perhimpunan Aman 2012 melarang kanak-kanak di bawah umur 15 tahun daripada menyertai perhimpunan aman dengan pengecualian tertentu. Seterusnya saya serah kepada Cik Siti Ainur Azlin. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Awi. Seterusnya saya akan sambung mengenai Undang-Undang Buli Cyber di Malaysia. Undang-Undang Buli Cyber di Malaysia terbagi kepada dua, iaitu Akta Komunikasi dan Multimedia. Satu lagi adalah Kanun Kesiasaan. Akta Komunikasi dan Multimedia. Buli Cyber peruntukan yang berkaitan dengan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 ialah Seksyen 211 dan 233. Walau bagaimanapun, Seksyen 211 adalah relevan untuk pengantaraan manakala Seksyen 233 terpaksa untuk terpakai untuk pengguna akhir. Subsection melarang seseorang yang dengan sengaja menggunakan kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi sama ada dengan memulakan penghantaran sebarang komen, permintaan, cadangan atau komunikasi lain yang lucah, tidak senonoh, palsu, pengancaman atau penyinggungan perwatakan atau pemulakan komunikasi menggunakan mana-mana perkhidmatan aplikasi. Sama ada secara berterusan, berulang kali atau sebaliknya. Semasa komunikasi mungkin tidak berlaku dengan atau tanpa mendedahkan identiti. Kesukaran untuk mendakwa pembuli cyber bagi kesalahan di Seksyen 233 AKM 1998 adalah untuk membuktikan mensreal kesalahan itu ialah niat jenayah. Kanun Kesiasaan. Kanun Kesiasaan ialah buli cyber juga boleh mendakwa kerana ugutan jenayah di bawah Seksyen 506 Kanun Kesiasaan. Ramuan penting kesalahan ini ialah mengancam mangsa dengan sebarang kecederaan kepada mangsa dengan niat untuk mendatangkan kemudaratan kepada mangsa. Pelaku buli cyber yang menyiarkan ancaman di internet untuk menyebabkan kecederaan atau menghantar email yang mengandungi ancaman sedemikian kepada mangsa yang boleh didakwa mengikut Seksyen 506 Kanun Kesiasaan kerana ugutan jenayah. Masalah melakukan ugutan jenayah melalui komunikasi tanpa nama boleh didakwa oleh Seksyen 507 dan dihukum sebagai tambahan kepada hukuman yang diperuntukkan bagi kesalahan tersebut oleh Seksyen 506. Selain itu, pelaku cyberbully juga boleh bertanggungjawab di bawah Seksyen 509 Kanun Kesiasaan jika mereka mengeluarkan apa-apa perkataan, membuatkan apa-apa bunyi atau isyarat atau mempamerkan apa-apa objek supaya mangsa boleh melihat atau mendengar atau bahkan menceroboh privasi orang tersebut untuk menghina kesopanan seseorang. Dan akhir sekali adalah kesimpulan. Kesimpulan, secara keseluruhan, keselamatan kanak-kanak dalam talian tidak boleh dianggap sebagai perkara remeh kerana kanak-kanak terdedah kepada banyak risiko dalam talian. Oleh itu, Badan Perundangan harus mengubah undang-undang khusus mengenai buli cyber bagi mengelakkan kekeliruan mengenai konsep sebenar buli cyber dan untuk melindungi kanak-kanak di ruang cyber. Malaysia juga boleh mempertimbangkan untuk melihat protection from harassment pada tahun 1997 seperti yang dikuatkuasa di United Kingdom atau harassment pada tahun 1997 di New Zealand, Singapura yang merangkumi
kedua-dua buli cyber dan menjejaskan cyber. Ringkasnya, ketiadaan undang-undang khusus untuk buli cyber menyebabkan kesukaran untuk menghayati konsep sebenar buli cyber dan juga tidak dapat mengenakan hukuman yang sewajarnya kepada pelaku. Dengan itu, tamatlah perbincangan kami bagi subjek SCCA 2083. Sekian, terima kasih.